apakah ini bertepatan ataupun tidak dengan Al-Quran dan Sunnah? Seterusnya, pegangan Muhammad bin Abdul Wahab. Satu berkaitan dengan tauhid, saya akan ulaskan sedikit tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma' was sifat. Pandangan beliau berkaitan dengan bid'ah ataupun pandangan Wahabi berkaitan dengan bid'ah, dan juga tentang mazhab. Sebab tadi serangan terus disebutkan tentang mazhab. Baik, tentang tauhid 3. Soalan kita yang pertama, apakah ada keluasan untuk nak bahagikan tauhid kepada tauhid 3 ataupun tidak? Dan yang kedua, bagaimana tauhid rububiyah dan uluhiyah ini dilihat pada pandangan ulama Islam yang terdahulu daripadanya? Dan yang ketiga, apakah ini bertepatan ataupun tidak dengan Al-Quran dan Sunnah? Ini saya kena puji Ustaz Engku sikit lah, sebab dah semakin matang. Dahulunya, kata Ustaz Engku dahulu, apabila dia membantah pembahagian tauhid 3, katanya, namun ianya tetap memerlukan sokongan dalil, apatah lagi jika berkaitan dengan persoalan akidah. Ini dululah 5 tahun lepas. Tapi pembentangan terbaru, bid'ah di dalam kaedah penyusunan semata-mata tidaklah menjadikan ia bercanggah dengan syarak. Matang sikitlah. Itu yang kita setuju. Takkanlah nak bahagi tauhid pun membahagi cara mengajar tauhid pun memerlukan dalil qat'i. Alhamdulillah 2022 sedikit lebih matang daripada 2016 lah. Seterusnya, disebutkan di situ, ini masih lagi 2016 dulu, ketika dalam mood untuk menyerang tauhid 3 secara tidak matang, katanya, ini seolah-olah kita bagi gambaran seolah-olah Allah masih belum lagi menyempurnakan agama. Allah masih belum menyempurnakan agama melalui wahyu kepada Rasul. Kemudian datang Syekh Ibn Taymiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab membahagikan tauhid kepada 3 untuk menyempurnakan agama Islam. Kononnya nak kata tak boleh bahagi 3. Kalau kau bahagi 3 menunjukkan seolah-olah pembahagian ni baru datang dan menyempurnakan. Dalam masa yang sama, di muka surat PHRG bawa sifat 50 yang dibuatkan oleh tokoh mereka. Kritikan yang sama boleh dibentangkan. Takkanlah tak sempurna lagi kamu datang nak bagi cukup 50 sifat. Ceritanya mudah begini. Pembahagian 20 ke, 50 ke, 3 ke, ini pembahagian masing-masing. Sekiranya ia membawa kepada jalan, kepada matlamat memahami tauhid, itu telah memadai. Saya bersetuju dengan Ustaz Engku tahun 2022. Dan saya bersetuju dengan Ustaz Engku juga, pandangan beliau pada tahun 2016 itu kebudak-budakan dan tidak matang. Pembahagian is okey. Seterusnya, ada sebahagian yang membantah. Ini disebutkan dalam sebahagian daripada pembentangan Kiai Idrus Ramli. Ilah dan Rabb ini membawa maksud yang saling sama. Maksudnya sama, interchangeable. Tak boleh bagi nama rububiyah dan uluhiyah. Sekali lagi, kita bukan bincang pasal istilah tu. Ulama bukan bincang tentang istilah itu, tetapi tentang intipati untuk mengajarkan tauhid. Yang dikritik itu Ibn Taymiyah pun tahu, Muhammad bin Abdul Wahab pun tahu, kalau istilah ilah dan Rabb digunakan dalam konteks yang menyendiri, mungkin membawa maksud yang selainnya. Ilah membawa maksud Rabb, Rabb membawa maksud ilah, itu biasa. Kalau ditanya dalam kubur man rabbuka, artinya siapa Tuhan yang kamu sembah? Itu biasa. Tapi kalau letak konteks yang sama, qul a'udzu birabbin nas, ada ilahin nas, maksudnya berbeza. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbun nas, ilahin nas. Kalau diletak sekali, artinya ada maksud yang menjadikan dua perkataan itu special, maksud yang special. Ala kulli hal, tentang pembahagian bahasa ini tidak ada masalah. Walaupun ada tokoh cuba membesarkan bercerita, membesarkan perbezaan ini. Tentang pembahagian ini telah diakui sendiri oleh tokoh Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab dan orang yang diidolakannya Ibn Taymiyah, bahawa tidak ada masalah dan mereka sedia maklum tentang perbezaan perkataan ini digunakan interchangeable.